Yang kita tahu selepas COVID ni, cara perniagaan sangat berbeza. Post-COVID, semasa COVID dan selepas COVID. Dia kata kenapa we have to achieve these numbers? Kenapa kita perlu kurangkan these expenses? Di mana everything adalah interlink each other dan kita dapat target yang akhir yang kita nak lah. Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya, Bos Salim dalam rancangan Jom Borak Bisnes. Hari ini kita ada tetamu khas dalam rancangan kita pada hari ini, iaitu beliau adalah seorang profesor sebelum ini dan kini bergelar ahli perniagaan. Ingin saya kenalkan Dr. Bashir. Terima kasih. So, beliau menjalankan bisnes di Canada. So, kita akan kupas beberapa perkara berkenaan dalam perniagaan yang beliau melalui. So, baru-baru ni saya nampak doktor ada mesyuarat dengan staff-staff doktor dan saya nampak dia punya tajuk adalah strategic planning untuk tahun 2024. Betul. Di sini kami ingin tahu juga apa yang doktor bincangkan dalam mesyuarat tersebut. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih atas jemputan ke program ini. Seperti yang Bos Alim tengok, saya bawa my key leaders untuk bersama-sama saya ke satu program kita panggil dia strategic meeting, di mana kita tengok balik apa yang berlaku betul, what went right in 2023 and what went wrong. Sebab yang kita tahu selepas COVID ni, cara perniagaan sangat berbeza. Post-COVID, semasa COVID dan selepas COVID. Jadi kami yang menjalankan perniagaan secara online banyak terkesan, especially selepas COVID habis. Alhamdulillah, kita semua nak COVID habis. Tapi sebagai bisnes, sebagai syarikat menjalankan perniagaan secara online, bisnes kami memang drop, sangat-sangat drop. Jadi kami sentiasa melihat bagaimana kita nak come back from the business. Alhamdulillah, we did quite well 2023. Tetapi kami rasa pada 2024, we have to do better than that. Ya, Jadi apa yang kita buat adalah kita minta input daripada setiap HOD yang datang pada program tu. Okay. Sebab saya rasa mereka lah orang yang paling tahu, paling knowledgeable mengenaan dengan apa yang went right, apa yang buatkan bisnes ada dari a few aspek bertambah dan few aspek berkurang. Jadi kita bagi peluang kepada mereka untuk luahkan dia punya pendapat dan masalah dan suggestion how we can use that experience untuk grow better. So that was the essence untuk program hari itulah. Dan juga kita set a target berapa kita punya sales target untuk 2024, yang mana sepatutnya at least 50% more than 2023 lah. Dan kita go through one by one how this achievable. Sebab kalau setakat cakap saya nak sales saya naik 50%, anybody can say it. Betul. Tetapi kita lihat pada setiap department, okay, from your department how you can improve the sale from this area. And then from the expenses part, how we can reduce expenses for example. Okay. Jadi secara keseluruhannya, apa yang kita dapat pada akhir program itu adalah satu persefahaman. Okay. Sebab business ni bukan running by myself or only 2-3 of us. Betul. It's run by the whole of the my staff. Jadi bila kami habis program strategic meeting itu, setiap orang yang balik pukul 6 tu masing-masing faham aspirasi, kehendak or what we want to be in 2024. Pada saya ini satu latihan ataupun satu perkara yang saya rasa kami buat first time juga, dan rasa benda ni kami akan buat more frequently. We planning to do it even every quarterly insyaAllah. Okay, insyaAllah semoga Dr. berjaya dalam apa yang telah dibincangkan dalam mesyuarat tempoh hari. Baik, terima kasih Dr. Bashir. Apakah outcome daripada mesyuarat yang telah dibincangkan tempoh hari? Okay, macam saya kata tadi, pertama sekali kita pastikan setiap key leader syarikat kami faham apa yang perlu dicapai pada tahun 2024. Okay, baik. Kami pada tahun 2024 telah buat satu keputusan bahawa
kita akan fokuskan lebih kepada offline compare kepada online. Seperti yang ramai tahu, bisnes online ni sekarang ni pada saya terlalu crowded. Too many players dan menjadi very kompetitif. Di mana kami nampak perniagaan offline pula semakin ada improvement. Okay. Di mana margin semakin baik, customer lebih suka keluar dan membeli kerana mereka looking for better customer service. Jadi banyak step-step kami adalah towards how we can improve our offline business. Pada masa yang sama, untuk kami capai target pada tahun 2024 ini, kami akan keluarkan produk-produk baru di dalam dua jenama yang kami ada. Jenama kami akan target different markets. Jenama pertama kami akan lebih kepada market upper class dan middle, dan jenama kedua kami kepada middle dan lower class lah. Okay. Sebab kami rasa Malaysia atau secara global kita menghadapi satu keadaan di mana kuasa membeli makin rendah. Tetapi orang perlu beli barang essential, stroller, kasit, di mana kadar kelahiran masih sama. Jadi nak tak nak parents kena beli juga. Betul. Jadi dan mereka tak ada duit. That's the fact. Bila diberi satu keadaan di mana dia perlu spend duit untuk beli perkara lebih penting ni, dia mungkin akan rasa dia tak perlu beli kasit. Padahal kasit ni adalah satu keperluan yang sangat penting dari segi keselamatan. Okay. Jadi bagaimana kita boleh buat satu kasit yang jauh lebih murah daripada apa yang offer 2023 sorry. Dan baru-baru ini saya bersama staff saya telah ke Hong Kong dan kami dapati bahawa memang ada option dan kita pastikan produk itu produk yang berkualiti, memenuhi setiap piawaian, syarat-syarat antara ditetapkan oleh syarat antarabangsa dapat dicapai. Tapi at the same time harga adalah harga mampu bilik. Jadi saya rasa this is the way forward lah untuk perniagaan kami untuk tahun ni. Baik, terima kasih. Doktor bagi tahu tadi bahawa masa ini doktor menjalankan perniagaan dalam online dan akan menghiburi dalam offline juga. So, apakah cabaran yang doktor nampak dalam perniagaan online dan juga offline? Online ni saya dah buat bisnes online daripada 2004. Okay. So almost 20 years saya dah buat online business. Bermula daripada zaman saya belajar buat online business di US, kemudian di UK dan di Malaysia, dan alhamdulillah kami baru branch out di Canada. Online business is always evolving. Bagusnya online business ni anybody can come in. You have ideas, you can just go in, you can start buat business. Tetapi itu juga menjadi satu cabaran di mana kita ada terlalu ramai players. Kita nak bagi peluang kepada semua, tapi kadang ia boleh menjadi satu cabaran di mana longgokkan barang-barang yang kurang berkualiti dalam market. Dan apa yang tahu pada 2023 ni, satu perkara baru yang berlaku 2023 adalah TikTok. TikTok ni sebelum ni kita tengok orang tengok semata-mata untuk benda-benda hiburan sahaja. Hiburan, ya, betul. Tapi kini adalah one of the biggest channel untuk orang beli barang. Kami yang tak pernah jual apa-apa pada tahun 2022, 2023 hampir 20% daripada sales kami daripada TikTok. Jadi itu adalah perkara baru yang telah berlaku di mana kami rasa our business model have to adapt the changes. Itu adalah cabaran untuk online lah. Betul. Untuk offline kita sambung kemudian insya-Allah. Okey, insya-Allah. Okey, baik. Tadi doktor telah terangkan cabaran dalam online. Sekarang ni doktor ingin menceburi dalam bidang offline juga. Jadi apakah cabaran yang bakal doktor akan hadapi dan apakah planning untuk menghadapi cabaran tersebut? Okey. Actually kami dah ada 3 outlet lah so far. Baik. Satu yang pertama kami di Setia Alam, yang nombor 2 di Bangi, dan paling terbaru di Setapak KL lah. Jadi as in any business, bagaimana nak bagi tahu orang yang kami ada dekat sana. Marketing untuk offline ni sangat berbeza.
Untuk online, sebab kita run on portal seperti Shopee dan Lazada, dia tak ada masalah. Kita dah ada available customer. Jadi pada customer kita tunjuk saja ini barang kami sahaja. Tapi di offline sangat berbeza. Betul. Orang akan datang ke kedai kita dan melihat pada barang tersebut. Jadi cabaran pertama yang sangat-sangat penting adalah marketing untuk offline ni perlu marketing yang berbeza daripada online. Okey, kami dapat tempias daripada online di mana orang datang ke online dan some of them end up become offline customer. Itu alhamdulillah is a set of customer yang kami dah ada. Tapi we targeting new customers yang mana mereka bukannya daripada online, yang coming straight to our offline shop. Jadi antara perkara yang kami buat adalah local marketing, di mana seperti Facebook marketing, targeting local customers within every shop yang kami ada lah. Contoh kalau kami ada kedai di Bangi, kita buat sharing, kita buat content untuk kita share untuk penduduk Bangi. Dan kita spend untuk ads sama ada Instagram ataupun Facebook ataupun TikTok untuk tarik customer ke setiap outlet. Nombor dua, kita bagi value kepada customers. Contoh, kita ada buat program di mana any parents can come do a free photo shoot dekat outlet kami. Okay. Kami akan print dan bagi dengan gambar free kepada parents. Okay. Jadi for us it's a value we give to our customers lah. So kebanyakan mereka adalah customer yang pernah datang kedai kami. Dia akan datang lagi dan when you give value, they also will give something back to us. Betul. So this is our planning. And this everything yang penting kita kena try and measure the outcome. There's no right and wrong dalam perniagaan. Yang penting kita try and when it works, we just scale it up. Kalau it doesn't work, we come back to a drawing board, tengok apa yang kita boleh betulkan, kita rerun again. So this is what we've been doing for the last, I don't know, maybe for 20 years. And I think this is what we should do for any new activity yang kita plan lah. Baik, tadi doktor bagi tahu dalam mesyuarat tersebut semua key leader staff terlibat dalam mesyuarat tersebut dan beliau memahami apakah hala tuju ataupun target bagi tahun 2024. Kenapa pentingnya semua staff perlu memahami apakah hala tuju syarikat? Okay, very interesting question. Kami buat ni adalah berpandukan pada pengalaman kami pada tahun sebelum ni. What we used to do before this, kami panggil just top management, dah 3-4 orang, kami bincang target, and then we set numbers, okay, and then we put our plan of action. Tetapi apa berlaku adalah sepanjang tahun itu, tiba-tiba ada key leaders yang tak faham kenapa put that numbers. And dia akan soal, sebenarnya business you ni nak profit ke nak revenue? Sebab ada masalahnya dia tak faham kenapa perlunya this target have to achieve for this company. Sebab setiap company ada different target dia. Berapa dia punya revenue, berapa dia punya return on investment dan sebagainya. Jadi bila kita duduk sama-sama, kita bincang dan kita dapat satu kesefahaman, so the energy yang dia bawa sangat tinggi. Jadi bila dia balik dan dia share bersama anak buah dia, dia boleh transfer that knowledge. Dia kata kenapa we have to achieve these numbers. Kenapa kita perlu kurangkan these expenses. Di mana everything adalah interlink each other dan kita dapat target yang akhir yang kita nak lah. Jadi this year kita buat berbeza, kita bawa mereka, kita bagi peluang untuk mereka luahkan idea. And end of the day, kita share our aspiration, our target, and most importantly, plan of action of every key leaders. Jadi setiap key leader ni, dia tahu pada tahun 2024 ni, by December, ini target dia. Kalau dia tak dapat, kita akan review every 3 months. First quarter, second quarter, third quarter. So dia ada masa untuk tengok balik, ini aku cakap benda ni aku nak capai by December. Contohnya dia kata department dia boleh achieve 12 million. Maksudnya every month kena achieve 1 million, right? Tiba-tiba Jun dia baru buat 4 million sahaja. So dia lag by 8 million. Jadi macam mana dia kena fast forward supaya
the last 2 quarters ni dia boleh recover balik apa yang dia tak buat. Jadi for us this exercise sangat-sangat penting lah. Sebab kita nak the belonging, rasa macam perlunya they work hard and the important is the work together untuk capai target yang kita set pada awal tahun 2024 insyaAllah. Baik, katakan ada seorang pemuda ni yang bernama Ali, dia lepasan graduan, dia ingin menceburi dalam perniagaan online. Apakah nasihat doktor kepada Ali? Ali ni kita kena follow Bashir dululah. Dulu Bashir pun tak start dengan bisnes. Bashir sini dia belajar buat online business masa dia belajar di US sebagai seorang graduan. Dan Bashir tidak meninggalkan kerja dia sebagai seorang pensyarah di universiti. Sampailah Bashir rasa betul-betul yang dia rasa confident yang it's a time for him to do full time business. Bagi saya itu cara yang paling selamat lah. Mungkin di luar sana orang ada banyak different opinion. Right. Tapi sebagai seorang graduan yang baru saja menceburi dalam alam pekerjaan, saya rasa bekerja ni adalah satu benda yang sangat penting untuk build the discipline. You work with people, you learn something, and at the same time boleh gunakan masa untuk start the business secara part time, dan slowly you build the momentum sampai saya berhenti, saya bekerja hampir 13 tahun sebagai seorang pensyarah sebelum saya berhenti dan buat full time business. Itu pengalaman saya lah. Jadi bagi saya itu cara yang paling selamat, proof of concept yang boleh kita copy dan kita apply in any kind of business. Sama ada e-commerce ataupun any other business pun boleh guna the same format. Cuma my advice is you have your target. Maksudnya katalah sekarang gaji you 3,000 contohnya. Okay. What is target in business? In business you shouldn't be targeting 3,000. You must target how to make my 30,000. And jangan pula harapkan 30,000 in 1 year. It's a long way to go. And once you cross that 3,000 in your salary or 4,000 in your salary stable, then you know, okay, I can now, it's time for me to focus full time in business. Sebab saya dah dapat dah income from my yang I can get from my work through my business. If you do that way, selamatlah insyaAllah. Baik, insyaAllah. Itu adalah nasihat yang terbaik untuk Ali dan juga kepada semua graduan yang ingin menceburi dalam perniagaan online. Baik, saya dapat tahu doktor nak ke Canada. Boleh tahu bila doktor ke Canada? InsyaAllah berlepas dalam 2 hari lagi lah. Oh, okey, ada 2 hari je lagi. Dan lagi satu, apa sebenarnya doktor buat dekat Canada? Okey, saya sebenarnya dah ulang alik ke Canada dah sejak bulan 9 2023. Okay, baik. Jadi anak saya belajar di Toronto. Oh. Dan family saya semua sekarang berada di Canada kecuali my youngest son yang berada di Universiti Malaya. Sebenarnya di Canada ni kami plan untuk branch our business. Apa yang kami buat di Malaysia untuk branch out di Canada. Okay. Tetapi apa yang berlaku adalah kita hanya merancang, Tuhan menentukan lah, betul kan? Betul. So what happened is actually apparently it's a very different environment of business di Canada, which for me is a good news. Sebab biasanya saya tak suka buat business yang anybody can do. Sebab pengalaman saya ni, bila kita buat something yang very simple ni, people just copy and do it. Okay? Betul. Jadi Canada sangat berbeza sebab apa? Every product ni dia ada dia punya own standard. Bila saya pergi Canada first time, saya nampak orang jual kasin ni ada 4-5 brand saja. Kat Malaysia ni setiap bulan satu new brand. Tapi kat Canada total ada 4-5 brand je. Masing-masing pusing-pusing dia je. Saya pelik, kenapa ada 4-5 brand ni? Apa dia punya isu dia? Sama juga stroller pun dah 5-6 brand sahaja. Lepas tu every product ni dia punya brand tak banyak macam kat Malaysia. Padahal Malaysia ni it's a new market. Canada they are much more developed, but the brand tak banyak. Then when you do a study, terdapat bahawa compliance sangat-sangat tinggi. Contoh, satu
body temperature, kami ada jual temperature sensor untuk bayi. Mhm. So normal temperature sensor ni kalau kita beli kat Malaysia ni, you can go to any pharmacy or you can buy online, any brand boleh beli, betul? Betul. Beli daripada China, beli daripada Germany, jual, that's it. Mhm. Okay? Benda tu just temperature, right? Tapi di Canada, produk tu untuk jual di Canada perlu dapatkan what we call as MDL, Medical Device Licensing. Yang mana MDL ni bukannya kita yang import kena ambil. Company yang pengeluar sama ada di Germany ataupun di China, kilang tu kena ada MDL. Oh, okay. Jadi dia lebih tak ramai player in term of manufacturer yang pertamanya. Jadi pool of manufacturer tak ramai. Satu. Yang ada kelulusan untuk keluarkan produk yang boleh dijual di Canada, number one. Number two, kita sebagai pengimport pula, walaupun kilang dah ada MDL, you tak boleh jual terus. Bila kita register pula sebagai MDEL, Medical Device Establishment Licensing. Okay. Untuk kita import produk tu from China ke Germany ke untuk bawa masuk ke Canada. Jadi ini contoh sajalah. Untuk satu produk itu just untuk ukur suhu badan bayi ataupun untuk orang-orang tua, whatever lah kan. Maksudnya compliance dia sangat-sangat tinggi. Bagi saya, walaupun dia orang kata apa, melambatkan saya untuk start the perniagaan, saya nampak satu peluang sebab ini satu cabaran yang besar sebab bukan senang untuk cari company yang ada MDL dan bukan mudah untuk register sebagai ada MDEL. Saya akan balik dua lagi, saya ada appointment dengan agensi yang akan bantu kita dapatkan MDEL. Saya difahamkan untuk setiap produk kita kena spend up to 15,000 Canadian dollars. Oh, okay. Untuk dapatkan licensing itulah. So, cost involved untuk kita start menjual sangat-sangat tinggi. Another example, baby car seat. Baby car seat yang keluarkan di Malaysia adalah comply to European standards. Di mana boleh dijual di seluruh dunia except US and Canada. Bahkan car seat yang kita produce car seat yang produce untuk market di USA tak boleh juga dijual di Canada sebab Canada menggunakan completely different standard. Oh, okay. Dan untuk membuat testing, sebab kita bila kita nak compliance ni, kita buat satu produk, kita kena hantar kepada tester ataupun testing agency, the big companies lah, SGS ke Intelsat dan sebagainya. Very simple, for European standard kita hanya perlu spend around $1,500 to 2,000 Canadian dollars. US dollars. Tapi untuk car seat yang kita nak test untuk American standard or Canadian standard ni, cost dia ada sebanyak $35,000. Wow. Jadi sebab itulah nampak tak ramai yang masuk sebab terlalu tinggi the initial investment. Bagi saya pula, walaupun the initial investment sangat tinggi, kalaulah saya dapat cari jalan untuk kita get the approval, okay, even though I have to invest big in the beginning, tapi I'll be one of the big players. Sebab saya tak perlu compete dengan small players yang mungkin belum bersedia lagi untuk enter the market. Jadi sebab itulah, tadi soalan Bos Alim tadi, kenapa saya nampak macam ulang-alik kan? Sebab memandangkan proses untuk pendaftaran sebenarnya masih berjalan di Canada dan mungkin masih lama lah. Normally agak lama jugalah. 3 to 6 month proses dia. Jadi sementara itu saya fokuskan my time more kepada bisnes di Malaysia. Sebab itu saya lebih kerap pulang ke Malaysia untuk bersama-sama dengan key leader saya untuk buat planning dan sebagainya lah. Baik. Satu penjelasan yang menarik. Selalunya orang di luar sana, dia orang ingat buat perniagaan ini memang senang. Tapi daripada penjelasan doktor ni kita dapat tahu memang ada banyak cabaran. Semoga doktor berjaya perniagaan di Canada. Thank you. Okay, ni nak tanya. Dulu masa doktor duduk Malaysia, kita selalu pergi hiking dan tahun lepas kita dah pergi Gunung Kinabalu dan ada beberapa gunung dan juga bukit. So last time kita pernah discuss nak pergi ke ABC. So macam mana sebab bila kita nak pergi? Itulah, dulu plan pergi ABC, end up pergi ABC macam India je kan. Okay, this year kita target bulan 5 ni kita pergi ABC. Okay. Bulan 5 kita dah plan dah.
kalau kita lepas bulan 5, bulan 6 dah monsoon, tak boleh pergi. Okay. So kita make sure kita ada team, dah ada semua dah ada dah. Somehow we make it happen. Sebab apa? Tarikh kita set dah awal. Okay. And then budget pun dah ada dah. Okay. I think budget 2 tahun lepas tak guna lagi. Itulah. Okay. Duit dah ada dah. So I think orang lain pun tunggu kita je. Kalau Bos Alin dengan saya dah start the initiative, diorang masuk je. Okay. So kali ni siap macam ni, Bos. Satu orang ke dua orang kita jalan je. Betul. Kalau tak ada siapa kita kali ni berdua je. Kita buat sampai jadi. Yes. Baik, kita ada beberapa soalan rapid untuk doktor. Soalan pertama adalah dalam bisnes, online or offline? Online. Baik. Kalau bercuti dalam Malaysia, Penang or KL? Definitely Penang. Baik. Kalau untuk duduk Malaysia or Canada? Oh, of course Malaysia. Baik. Kereta, EV ataupun petrol car? EV. Baik. Okey, baik. Makanan, ini yang paling penting. Nasi lemak atau roti canai? Roti canai. Kereta, BMW atau Mercedes? BMW. BMW, okey. Yang ni pasukan bola, Man U atau Liverpool? Arsenal. Okey. Dalam aktiviti, bola sepak ataupun hiking? Oh, hiking. Hiking, okey. Baby boy or baby girl? Baby girl. Girl, okey. I don't know why is that, but yes, baby girl. Okey. Dalam filem, Tamil movie ataupun English movie? Tamil movie, definitely. Tamil movie, okey. Pelakon Kamal Haasan ataupun Rajinikanth? Kamal Haasan. Kamal Haasan. Okey, baik. Baik, Alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung program kita pada hari ini. Daripada perbualan kita bersama dengan Dr. Bashir hari ini adalah dalam apa juga perniagaan yang anda ingin lakukan, planning adalah penting. Anda kena buat planning yang betul dan juga serta dengan usaha serta konsisten dan juga fokus adalah penting untuk dalam apa jua perniagaan yang anda ingin lakukan. Semoga program kita pada hari ini bermanfaat kepada anda semua. Dan sekian, terima kasih, sehingga kita jumpa lagi. Sila subscribe channel kami dan juga tekan butang loceng di bawah untuk notifikasi pada masa akan datang dan juga like, komen dan share. Sekian.